Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Hasraf bin Muhammad Yusof, mahasiswa dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Saya akan membentangkan berkaitan ciri-ciri kepimpinan dan kesannya dalam Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji. Pertama, kita lihat kepada pengenalan. Hikayat Tuhfat An-Nafis meliputi peristiwa dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Secara ringkasnya, Tuhfat An-Nafis merangkumi peristiwa dalam kalangan semua kerajaan Melayu di Semenanjung Melayu, di Kepulauan Riau Lingga, di Siak, di Kalimantan Barat, di Sulawesi, dan di Betawi. Karya ini merakamkan lebih daripada 10 episod peperangan Riau Siak. Dalam konteks kepimpinan, Raja Ali Haji mengangkat ciri-ciri kepimpinan raja yang perlu menyempurnakan tuntutan agama dan menjunjung hukum Allah Subhanahu wa taala. Kamus Pelajar edisi kedua 2004 mendefinisikan pemimpin sebagai orang yang memimpin, membimbing, menuntun, mengepalai dan melatih. Kepimpinan bermaksud pemimpin yang berupaya memimpin sebuah kumpulan atau organisasi, manakala ciri-ciri kepimpinan adalah sikap atau pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemerintah untuk menghegemoni pengikutnya. Terdapat pelbagai prinsip kepimpinan Islam. Menurut Nur Syahira Ibrahim et al. 2016, kepimpinan transformasi Rasulullah SAW berjaya mengubah peradaban zaman jahiliah ketika itu. Jadi, melalui sorotan sirah ini, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, keadaan moral ketika itu amat rendah. Berlakunya perjudian, perzinaan, merampas harta dan banyak lagi. Yang kedua, asas ciri-ciri kepimpinan Islam adalah Al-Qawi dan Al-Amin, iaitu kuat dan amanah. Unsur Al-Quwah, Al-Qawi, Al-Quwah adalah kekuatan mestilah kekuatan kepada fikiran, akliyah dan kekuatan jiwa. Jadi pemimpin itu perlu mempunyai kekuatan fikiran dan kekuatan jiwa. Idris Zakaria menjelaskan gagasan falsafah politik Al-Farabi tertumpu kepada ketua negara itu sendiri. Pemimpin dikatakan lambang kepimpinan yang berkualiti, malah menjadi contoh teladan kepada pengikutnya. Jadi dapat kita fahami bahawa prinsip kepimpinan Islam ini, yang pertama mesti boleh mengubah peradaban kepada yang lebih moral, yang lebih baik, mempunyai kekuatan dan amanah, dan seterusnya menjadi contoh teladan kepada pengikutnya. Baik, kita soroti kajian literatur. Muhammad Khairi Mahyudin 2019 menjelaskan kepimpinan perlu berpaksikan kepada tauhid. Daripada kajian beliau ini, beliau mendapati kepimpinan di Sekolah Tinggi Agama Islam di Sulawesi berkembang dengan baik kerana pemimpinnya mengamalkan kepimpinan kecerdasan hati. Nur Sofia Nabila et al. 2018 dalam kajiannya Al-Quwah, The Core of Leadership in Islam, mengangkat konsep Al-Quwah yang merupakan teras kepimpinan Islam. Seperti yang dikatakan tadi, unsur-unsur Al-Quwah adalah kekuatan fikiran dan kekuatan jiwa dalam bagi seseorang pemimpin itu. Muhammad Arfin Zuhdi 2014 yang mengkaji konsep kepimpinan dalam perspektif Islam memperlihatkan kepimpinan berpandukan ayat-ayat Quran akhirnya membawa kepada pemimpin perlu mempunyai ciri amanah, adil, syura, musyawarah dan amar bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Dalam konteks teks Tuhfat An-Nafis pula, dapat ditinjau melalui Nur Ain Ismail 2012 menerusi kajian peperangan dalam historiografi Johor, kajian terhadap Tuhfat Al-Nafis. Pengkaji meneliti sejarah peperangan yang disertai oleh orang Melayu dan
Bugis dalam Tuhfat Nafis. Kajian ini meninjau motif berlakunya peperangan, strategi, watak-watak yang terlibat dalam peperangan dan alat kelengkapan ketika perang. Sorotan literatur yang seterusnya dapat dilihat pada ahli akademia Salmahjan Nur Muhammad 2017. Beliau meninjau kepimpinan pemerintah Kesultanan Melayu dalam menjalinkan hubungan diplomatik. Tinjauan ini mendapati keberkesanan kepimpinan terhadap hubungan diplomatik yang ditawarkan diterima kerajaan luar. Kajian pensyarah universiti ini juga sebenarnya akhirnya mendapati terdapat hubungan diplomatik yang dimaterai melalui perkahwinan. Seterusnya, Amirullah Muhammad Nur dan Salmahjan Nur Muhammad 2016 menganalisis teks Tuhfat Nafis juga melihat konteks kemelut politik zaman Kesultanan Melayu dalam Tuhfat Nafis. Kajian ini keluar daripada konvensional dalam mengangkat raja-raja itu kerana mereka menumpukan kelemahan kepimpinan. Mereka melihat punca kemelut berlaku disebabkan terdapat pihak yang tidak menurut undang-undang negeri dan masalah moral dalam diri yang menjadi pegangan penting yang diasaskan oleh agama Islam. Agama Islam mengajarkan kepentingan moral, tapi dalam kajian ini mereka menemukan sebab kelemahan moral itulah berlakunya kemelut politik. Seterusnya, permasalahan kajian. Kajian ini menumpukan teks tradisional sastra sejarah Tuhfat Nafis. Kajian-kajian berkaitan prinsip-prinsip kepimpinan Islam dilihat kurang ditumpukan dalam teks sastra sejarah. Kajian keberkesanan pemimpin dan timbal balas terhadap hegemoni kepimpinannya perlu dilihat dalam konteks sastra historiografi. Seterusnya, kajian berkaitan keberkesanan kepimpinan sebagai satu proses pertukaran sosial yang sangat penting antara pemimpin dilihat tidak banyak ditinjau dalam jurnal sastra sejarah atau historiografi. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan ciri-ciri kepimpinan kelompok pemimpin yang terdapat dalam Tuhfat Nafis. Ciri-ciri kepimpinan pemimpin, ciri-ciri kepimpinan kelompok pemimpin yang terdapat dalam Tuhfat Nafis. Yang kedua, menganalisis kesan hubungan timbal balas antara pemimpin dan rakyat dalam. Metodologi kajian. Analisis kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan melibatkan pemilihan bahan-bahan kajian lepas berkaitan ciri-ciri kepimpinan. Yang kedua, analisis teks. Ini melibatkan pemilihan teks Tuhfat Nafis, dan penelitian analisis memberi fokus terhadap peristiwa yang melibatkan aspek kepimpinan yang mengatur strategi perang dan mengurus rakyat dari dalam teks Tuhfat Nafis. Dapatan kajian. Karya ini merakamkan prinsip-prinsip kepimpinan Islam seperti mempunyai akhlak dan moral yang baik, pemimpin yang kuat, al-quwah, dan kepimpinan berdasarkan musyawarah, perbincangan. Dapatan juga menunjukkan prinsip-prinsip kepimpinan Islam yang diamalkan pemerintah menjadikan negara aman, makmur, dan pentadbiran dapat dijalankan dengan lebih tertib. Prinsip kepimpinan Islam. Kajian ini dijalankan menggunakan prinsip-prinsip kepimpinan Islam. Nur Syahira Ibrahim et al. 2016 menyatakan kepimpinan transformasi Rasulullah SAW berjaya mengubah peradaban zaman jahiliyah ketika itu. Antara prinsip kepimpinan yang dapat kita fahami adalah prinsip kepimpinan Islam perlu berupaya mengangkat keadaan moral yang rendah kepada moral yang lebih baik. Yang pertama, moral yang rendah kepada moral yang lebih baik. Yang kedua, Qari Mahyuddin menjelaskan kepimpinan perlu berpaksikan kepada tauhid
dan makrifah. Hal ini memerlukan kepimpinan yang mempunyai kecerdasan hati. Pemimpin perlu mempunyai kecerdasan hati mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pemimpin perlu mempunyai al-quwah, kekuatan fikiran dan kekuatan fizikal. Prinsip-prinsip kepimpinan yang terdiri daripada amanah, adil, musyawarah dan amal bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Secara ringkasnya, prinsip kepimpinan Islam ini dapat kita soroti. Pertama, moral yang rendah dapat kepada moral yang lebih baik. Kepimpinan berpaksikan tauhid, kepimpinan al-quwah kuat, dan kepimpinan yang amanah, adil, musyawarah. Dalam konteks Tufat Nafis, kita akan tengok sebentar lagi banyak dapatan menunjukkan musyawarah dilakukan. Yang pertama, ciri-ciri kepimpinan dalam Tufat Nafis karya Raja Ali Haji. Yang pertama, ciri-ciri kepimpinan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik. Contohnya, akhlak ini terdapat pada watak Sultan Muhammad Shah, Sultan Sambas, Sultan Abdul Rahman, Raja Jaafar dan Yang di-Pertuan Muda Raja Ali. Pemerintahan Raja Muhammad Shah dikatakan sebagai Raja Melayu pertama yang memeluk agama Islam. Pemerintahan Sultan Muhammad Shah di negeri Melaka sangat aman. Akhlak yang ditunjukkan sebagai seorang pemerintah yang adil dan saksama. Kita boleh tengok dalam halaman 7 dan 8 Tufat Nafis. Mungkin kita boleh baca sikit. Syahdan apabila mangkatlah raja besar muda itu, maka menggantikan puteranya yang bernama Raja Tengah. Syahdan apabila mangkatlah Raja Tengah itu, maka menggantilah kerajaan puteranya yang bernama Raja Kecil Besar. Syahdan, kata Sahib Al-Hikayat, inilah raja yang adil lagi saksama pada zaman itu, dan dialah Raja Melayu yang mula-mula masuk agama Islam. Syahdan pada kerajaan baginda Sultan Muhammad Shah inilah yang tersangat adil, serta ramailah negeri Melaka itu serta amannya. Jelas, secara mudahnya, Raja Muhammad Shah ini mempunyai ciri kepimpinan Islam yang mempunyai pemimpin yang mempunyai akhlak dan moral yang baik. Yang seterusnya, ciri kepimpinan akhlak dan moral yang baik oleh Sultan Sambas dan Sultan Muhammad Shah. Sultan Sambas ini kita dapat lihat kerana Raja Ali Haji menyuratkan secara sepintas lalu, kerana Raja Ali Haji meringkaskan pada bab-bab awal yang membicarakan teks yang diambil dari kanon daripada Sulailatul Salatin itu dinukilkan secara ringkas. Kita dapat lihat contohnya, fasa pada menyatakan salah sila Opo Daihing Kemasi yang bergelar di dalam negeri Sambas bernama Pangeran Mangkubumi. Bermula adalah Opo Daihing Kemasi itu beristerikan adik Sultan Sambas yang bergelar Sultan Adil konon. Tufat Nafis muka surat 8. Yang seterusnya kita tengok Sultan ada lama Sultan Abu Syahid menjadi raja itu setahun 5 bulan, maka berpindahlah kerajaannya kepada Raja Kasim. Maka bergelar Sultan Muzaffar Shah. Dan Sultan Muzaffar Shah inilah memulai undang-undang Melayu, memerintahkan kerajaan dengan adil. Keadaan pemerintah yang adil di sini menunjukkan kedua-dua tokoh ini mempunyai ciri kepimpinan yang berakhlak dan moral yang baik. Yang ketiga, Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman dikatakan, tengok contohnya tu, semula adalah baginda Sultan Abdul Rahman itu ialah raja yang kuat beribadat. Maka apabila malam Jumaat, tiadalah ia beradu, asyik beribadat. Dan apabila siang harinya, pergilah ia sembahyang Jumaat dengan memakai cara Arab, berserban dan berjubah. Maka apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka singgahlah baginda ini pada makam paduka ayahandanya almarhum Sultan Mahmud membaca Quran. Dan
pada halaman 331, dan lagi baginda itu kebanyakan menangis sebab khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan tangis itu pada ketika khatib membaca khutbah, demikianlah adanya. Beliau seorang yang berhati lembut, maka itu beliau mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang menunjukkan akhlak dan moral yang. Seterusnya, Sultan Abdul Rahman, beliau amat dekat dengan ulama. Hal ini menepati pandangan Tuti Munfaridah dalam memetik Imam Al-Ghazali mengetengahkan kriteria-kriteria pemimpin yang unggul perlu menerima pesanan ulama. Kita dapat lihat contoh, syahadan lagi adalah baginda Sultan Abdul Rahman itu suka akan tuan-tuan sahib dan suka bercampur makan minum dengan mereka itu. Berimamkan orang yang alim dan suka ia akan bang dan singgahilah. Seterusnya, yang di-Pertuan Muda Raja Jaafar. Yang di-Pertuan Muda Raja Jaafar, ciri kepimpinan yang berakhlak dan moral yang baik kerana beliau mengasihi sanak saudaranya dan sahabat andainya, apalagi Tuan Syed dari Arab dan Syed peranakan, dan suka mengasihi orang-orang tua. Kepada yang tua-tua dengan pergi ziarahnya, makan ia nasi sisa sahayanya, mengaji Quran. Jikalau datang kari yang pandai mengaji Al-Quran ke dalam negeri Riau, maka dipegangkannya lah 2-3 bulan. Ini menunjukkan yang beliau merupakan pemimpin yang berakhlak dan moral. Seterusnya, yang di-Pertuan Muda Raja Ali. Watak ini dibumbui dengan sikap yang cinta akan ilmu, mendampingi ulama. Beliau juga sebenarnya yang di-Pertuan Muda juga menegakkan syariat Islam itu. Kita dapat lihat di empat contoh ini secara ringkasnya. Pada masa yang di-Pertuan Muda Raja Ali ini, banyaklah ulama yang datang menuntut, disuruhnya segala pegawai negeri menuntut ilmu agama dan mengaji kitab-kitab dan belajar membaiki bacaan Quran, belajar tajwid lah. Dan beliau suka jua dalam talab al-ilm, menuntut ilmu lah. Yang kedua, contoh kedua, yang di-Pertuan Muda Raja Ali melarang segala orang jahat seperti berjudi, menyabung, yang ketiga, ada perompak-perompak dihukum, dibuang, kadang dibunuh dekat kepala supaya mengambil insaf dan gerun, supaya yang lain mengambil insaf dan gerun. Yang keempat, dan demikian lagi yang di-Pertuan Muda Raja Ali ini bencikan orang-orang yang bermain, yang membawa kepada cabul laki-laki dengan perempuan serta bernyanyi-nyanyi dengan berhanyut dengan pantun sindir-menyindir. Jadi beliau menegakkan syariat Islam itu dengan mendampingi ulama, nyuruh pegawainya menuntut ilmu, baca Quran, suka melarang judi, menyabung. Dan lebih menarik kalau kita soroti contoh-contoh yang lain, ada alat muzik yang beliau tidak gemar lah. Kedua, ciri-ciri kepimpinan yang tadi, moral yang baik. Yang kedua, ciri kepimpinan yang mengutamakan perbincangan, musyawarah. Dapat dilihat, maka Datuk Bendahara pun bermusyawarah lah dengan saudaranya Temenggung, Indra Bongsu pada maksud Megat Seri Rama itu. Bersatulah sekalian mereka itu pada membenarkan Megat Seri Rama itu, kerana segala orang besar-besar di dalam negeri itu pun banyak juga yang suka akan bendahara itu menjadi raja. Ini kisah Megat Seri Rama mau menurunkan Sultan Mahmud. Seterusnya, ciri kepimpinan musyawarah yang dinukilkan melalui peristiwa yang di-Pertuan Muda menghadap Sultan Sulaiman dan hasrat Raja Kecil untuk menghadap ayahanda baginda untuk mengambil di-Pertuan Muda.
di sinilah kita dapat lihat bahawa satu tindakan itu yang diambil melalui musyawarah. Inilah menepati ciri prinsip kepimpinan Islam, iaitu musyawarah. Kita dapat lihat contohnya, syahadan apabila selesailah daripada musyawarah itu, maka yang dipertemuda pun mengadap. Sehingga habislah ya. Syahadan adapun dibaruh apabila raja kecil itu sudah belayar, maka ia pun menghadap ayahanda baginda bermusyawarah. Syahadan apabila Datuk Bendahara mendengar kata kapitan kapal itu, maka kesesakanlah ia sebab tiada dapat tempat hendak musyawarah lagi. Ini menarik sebenarnya. Kerana Datuk Bendahara dilihat agak tertekan ketika itu kerana dia tidak dapat bermusyawarah. Sebab itu dia kata, kesesakanlah ia sebab tiada dapat tempat hendak musyawarah apabila kapitan kapal tu bertanyakan berkenaan hutang. Jadi apabila dapat Datuk Bendahara bermusyawarah, akhirnya yang di-Pertuan Muda membayarkan hutang tersebut kepada kapitan kapal. Itu menarik. Sebenarnya ciri kepimpinan musyawarah digunakan untuk mencari pengganti marhum Sultan Ahmad. Maka apabila selesai musta'iblah daripada dikuburkan Sultan Ahmad itu, maka musyawarahlah yang di-Pertuan Muda serta Datuk Bendahara dan Datuk Temenggung serta suku-suku sebelah Melayu dan suku-suku sebelah Bugis akan ganti marhum Sultan Ahmad itu. Dalam konteks ini, musyawarah dibuat. Tetapi selepas itu ada hal-hal lain yang menyebabkan berlaku pertikaian. Sebenarnya walaupun musyawarah ni dilihat tidak berjaya, tapi sekurang-kurangnya musyawarah ini dapat mengelak daripada perkara yang lebih teruk berlaku. Itulah ciri kepimpinan. Yang ketiga, ciri kepimpinan al-quwah, kuat. Pemimpin mesti seorang kuat fizikal dan mental. Contohnya, tiada berapa lama ia berlayar sampai ia ke Riau, maka lalu masuk berhenti di Pulau Pengujian, mengikat perang di situ serta mengatur kelengkapan perang. Ini orang yang kuat fizikal, mesti kuat mentalnya dalam mengatur peperangan dan membawa kelengkapan perang, berperang. Itu jelas sekali menunjukkan pemimpin yang kuat dari segi fizikal dan mental. Maka Sultan pun menekan kakinya, maka pelantaran jabatan pun hendak runtuh berderet-deret daripada gagahnya Sultan Mahmud. Ini ketika Belanda cuba mentertawakan Sultan Mahmud, cuba mentertawakan Sultan Mahmud pijak jambatan itu, memang runtuh betul. Seterusnya, ciri kepimpinan yang kuat iaitu kepimpinan Bugis. Ini memanglah Raja Ali Haji menyuratkan ini untuk menunjukkan hegemoni Bugis itu. Dalam teks Tuhfat Nafis, kita dapat lihat banyak sebenarnya. Contohnya, maka didatangi oleh Bugis kubu Raden Jaga, maka melawanlah ia sebentar. Serta mati orangnya 2-3, maka ia pun larilah. Maka diikut orang-orang Bugis serta segala orang ke sebukit serta rajanya, maka berperanglah sepanjang jalan itu sambil diperhambatnya sehingga sampai ada yang lari ke pedalaman Pangeran Dipati itu. Ada yang lari. Itu menunjukkan kekuatannya Bugis. Banyaklah ditemukan dalam teks Tuhfat Nafis tu. Jadi jelas terbukti ciri-ciri kepimpinan yang al-quwah, kuat dari segi fizikal dan juga mental. Seterusnya kita dapat lihat kesan kepimpinan dalam Tuhfat Nafis karya Raja Ali Haji. Kesannya, rakyat dan negara berada dalam keadaan aman dan makmur. Ini jelas, terlalu jelas untuk kita lihat. Kita lihat dalam ini dikatakan syahadan kata Sahib Kayat adalah pada masa yang di-Pertuan Muda Raja Haji, maka ramai dan bertambah ramainya negeri Riau, makmurnya. Banyaklah yang kaya-kaya di gedung serta perahu tiadalah pulang ke Jawa berniaga. Ekonomi pun baik dan seterusnya. Demikianlah di dalam beberapa tahun bersuka-sukaan negeri aman lagi makmur. Makanan pun murah-murah. Seterusnya, maka amanlah negeri Lingga. Syahadan pada kerajaan baginda Muhammad Shah inilah yang tersangat adil serta ramailah negeri Melaka itu serta amannya. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengamalkan ciri kepimpinan yang berteraskan kepimpinan Islam, iaitu
berakhlak baik, kuat dan juga musyawarah. Jadi pemimpin-pemimpin ini berjaya memberi kesan kepada negara aman dan seterusnya membantu melancarkan pengurusan pentadbiran. Raja Ali yang merupakan pemerintah yang baik perilaku berjaya menyusun atur bidang tugas jabatan di bawahnya. Demikian lagi aturan memegang jabatan pekerjaan kerajaan daripada segala sanak saudaranya, maka dimusyawarahkannya ramai-ramai. Kemudian barulah diberinya pekerjaan mana-mana yang layak pada tanggungannya yang tiada sumbang dan cacat pada ijtihad orang tua-tua dan sumbang kepada mata orang yang berakal yang hati. Yang betul mudah dapat mengatur strategi peperangan. Ini yang menunjukkan bahawa bila pemimpin tu yang baik, pentadbirannya dapat mudah disusunkan dengan lebih tertib lah. Ketika berperang, kita dapat lihat contoh sini, katanya segala anak-anak raja dan orang besar dan orang baik masing-masing lah dengan cakapnya, apalagi segala bugis-bugis. Ya. Kita tengok kubu dan mengatur meriam pada bukit-bukit, mudah kerjanya kerana dia seorang pemimpin yang baik, diikuti. Sebagai penutup, ciri-ciri kepimpinan yang baik mempunyai kesan kepada negara dan pentadbiran. Daripada analisis kajian, Tufaq Hanafi memperlihatkan ciri kepimpinan Islam yang mempunyai akhlak dan moral yang baik dalam kalangan pemerintah. Pemimpin yang adil, perilaku yang baik, mempunyai kekuatan al-quwah, kekuatan fizikal dan mental, dan mengamalkan musyawarah. Sebenarnya kita dapat sebagai menutupnya, prinsip-prinsip kepimpinan Islam sesuai diterapkan dalam mengkaji teks historiografi. Dan kesan-kesan kepimpinan yang baik ini kita dapat lihat negara menjadi aman dan makmur, susun atur pentadbiran menjadi mudah dan pemimpin dapat mengkelompokkan bidang tugas dan keupayaan orang suruhannya dengan lebih tepat. Analisis ciri-ciri kepimpinan berdasarkan prinsip kepimpinan Islam iaitu adil, akhlak dan moral yang baik, al-quwah, musyawarah, membuktikan bahawa ciri-ciri kepimpinan ini memberi kesan positif yang dominan berbanding pemimpin lain yang sentiasa berada dalam kacau gilau pemerintahan mereka dalam Tufaq Hanafi. Apabila pemimpin-pemimpin lain mengamalkan ciri pemerintahan, ciri kepimpinan yang tidak menepati pedoman Islam, syariat Islam, maka berlaku kacau bilau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.